قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا. يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت
يمتطي العزة بعزم من حديد، إنه ليث البرايا ثابت. يمتطي العزة بعزم من حديد، يمتطي العزة بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita pada petang ini? Tadi saya nampak Kak Noh pertama sekali ada komen kan kat situ. Assalamualaikum Ustazah DRSS dan tim MKS. Tengok dia guna short form. Semuanya mudah dan ringkas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Noh. Kita juga ada Liza. Assalamualaikum Ustazah dan admin MKS dan kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Liza bersama dengan kita. Zizi juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi? Masjid Kampung Siglap tak payahlah ya. Masjid Kampung Siglap. Di situ kita ada Kak Som. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Terima kasih Kak Som atas doanya. Kita ada Mak Isa kita. Alhamdulillah dapat bersama lagi. Assalamualaikum Ustazah dan semua teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Siti Sujia di situ. Okey, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat. Sahabat. Ada belakang tu kan pencinta ilmu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramai lagi ya bersama dengan kita. Kita ada Kak Johara, Nadia Husna, Kak Aisyah kita, Kak Zah, ya semuanya bersama dengan kita. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi memberikan komen ya di ruangan situ untuk memeriahkan lagi pengajian kita pada petang ini. Okey, baik muslimah, sebagaimana biasanya soalan yang akan saya kemukakan di awal pengajian, kita akan sambung perbincangan kita di poin yang keberapa, muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen. Nanti admin saya ya, okey. Nanti pihak admin MKS akan paparkan jawapan yang diberikan ya oleh muslimah-muslimah semuanya. Baik. Kita ada siapa di situ? Kak Zah kita, muka surat 183.38 Ustazah. Baik, Kak siapa ni? Kak Som. Okey, Kak Som kata apa tadi? Kak Som dulu ya. Kak Som ke Kak Liza? Kak Liza. Kak Som, poin 38. Muka surat 183. Baik, Liza juga berikan jawapan yang sama. Page 183.38. Oh, dia cakap English Liza ni. Okey, page 183.38. Ada tak yang lain? Kak No. Point 38. Page 183. Ustazah lain. Ya Kak No, saya tahulah saya lain. Nak buat macam mana kan. Cik Salimah tak ada ya hari ni. Kalau ada Cik Salimah, dia akan berikan jawapan yang sama macam page saya. Kita ada Kak Mas. Lama saya tak nampak Kak Mas ni. Kak Mas sihat? Ya sebab mungkin kuliah di Gufran saya dah lama kan tak lihat komen-komen, betul tak? Di MKS ni sahaja yang saya ingat saya lah yang kita ada ruangan interaksi ya di sini. Kak Mas, apa khabar ya? Sihat ya mudah-mudahan ya. Okey, muka surat 183.38. Baik muslimah semuanya, kita lihat ya jawapan ataupun pengajian kita betul ke tidak pada petang ini.
kita berada di poin yang keberapa? Okey, kita, oh sini tak ada. Bentar ya. Poinnya betul. Macam tadilah Kak Nur kata ustazah lain, ustazah lain ya. Baik, jadi maknanya di sini Muslimah, kita ada 2 muka surat. Sebab cetakan kitab yang berbeza. Okey. Baik, jadi sesiapa yang kitabnya sama cetakannya dengan saya, kita berada di muka surat 191. Namun kita lihat majoriti di kalangan teman-teman kita di sini berada di muka surat 183. Jadi yang penting poinnya tu tadi. Poin 38 kita berada di poin yang sama, tak kira sama ada muka surat 191 ataupun muka surat 183, yang penting kita berada di poin yang ke-38 bertajuk maksiat memutuskan hubungan hamba dengan Rabbnya. Okey, maksiat memutuskan hubungan hamba dan Rabbnya. Perbincangan kita ni saya lihat ni tak panjang sangat lah ya, boleh insya-Allah kita selesaikan dengan secepat mungkin jika dapat ya, kerana saya banyak juga komitmen lain yang perlu diuruskan. Baik, kita lihat ya Muslimah pada perenggan yang pertama. Perenggan kita yang pertama di sini, sebagaimana biasanya, akan membincangkan kesan maksiat yang dilakukan oleh seseorang hamba. Maka di poin kita ataupun pada perenggan kita yang pertama di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia menjelaskan bahawa di antara dampak maksiat, iaitu di antara kesan maksiat yang paling besar adalah menyebabkan putusnya hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi, bila hubungan seorang hamba dan Tuhannya, iaitu Tuhan kita ini Allah Subhanahu Wa Taala terputus, maka di sini disebutkan jika ini terjadi akan berlaku 2 keadaan pada diri seseorang hamba. Pertama di sini sebagaimana poin yang telah saya perincikannya di slide saya. Pertama, bila dia terputus hubungan antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala, yang berlaku ialah terputus darinya sebab-sebab kebaikan. Okey, terputus darinya sebab-sebab kebaikan. Dan apa yang berlaku setelah terputus darinya sebab-sebab kebaikan? Di sini berlaku sebaliknya, iaitu tersambung sebab-sebab keburukan. Dalam kata yang lainnya, Muslimah begini kita kata, bila seseorang dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia rasa selesa dengan kemaksiatan tersebut, tidak mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah diperingatkan kepada dirinya, dan dia tak peduli, yang penting dia nak juga melakukan kemaksiatan itu, ini akan menyebabkan terputus hubungan antara dirinya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang terputus hubungannya antaranya dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauh darinya. Inilah yang menyebabkan kebaikan-kebaikan juga jauh darinya. Apabila kebaikan jauh dari diri kita Muslimah, yang dekat pada diri kita ialah keburukan-keburukan. Okey, yang dekat pada diri kita ialah keburukan-keburukan. Yang akhirnya daripada satu maksiat kita akan berpindah kepada maksiat demi maksiat yang lain. Ini pentingnya ya bila seseorang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kemaksiatan dalam kehidupan kita Muslimah. Ya, kita memang tak terlepas daripada kesilapan, dan banyak kali saya ingatkan kita sebagai seorang Muslimah memang tidak akan terlepas daripada dosa, tidak akan terlepas daripada perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Namun yang menjadikan diri kita adalah insan yang baik di sisi Allah apabila kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bahawa diri kita adalah seorang Muslimah yang bergelar hamba kepada Allah. Kita tidak hebat, kita perlukan Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu kita tinggalkan kemaksiatan. Bila kita rujuk pada perenggan kita yang kedua dalam perbincangan ini, apa yang dipersoalkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah?
Dia kata begini muslimah, kebahagiaan, ketenteraman dan kehidupan seperti apakah yang dirasakan oleh orang yang terputus dari sebab-sebab kebaikan. Bila diri kita ini buat perkara maksiat dan kita tidak mahu bertaubat, ya, kita tak nak tinggalkan kemaksiatan itu, bahkan kita berbangga dengan kemaksiatan tersebut. Tadi kita kata kesannya terputus kebaikan dari diri kita. Jadi adakah dalam keadaan yang terputus kebaikan itu tadi, kita akan peroleh kebahagiaan? Okay? Adakah bila kita terputus dari kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan dalam kehidupan kita, ia merupakan satu sebab yang boleh mendatangkan ketenteraman dalam kehidupan? Dan adakah kita rasa hidup untuk hidup di dalam sebuah keadaan yang penuh dengan keburukan? Jika kita di sekitar ini penuh dengan kemaksiatan, keburukan, adakah kita rasa hidup dalam kehidupan yang sedemikian? Jadi ini yang dipersoalkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Persoalan ini dikemukakan kepada kita untuk kita fikirkan. Adakah kita nak hidup dalam sebuah keadaan di mana kita terputus dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan bagi diri seorang hamba? Sedangkan di sini jelaskan kepada kita, orang yang begini, dia juga terputus dari sang penolong dan sang pelindung yang sangat diperlukannya. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pelindung bagi setiap hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penolong dalam kehidupan kita ini. Jadi, jika kita sebagai seorang muslimah terputus daripada kebaikan Allah, bagaimana kita nak dapatkan bantuan dan pertolongan Allah? Bagaimana kita nak dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan diri kita sudah terputus daripada kebaikan-kebaikan yang Allah peruntukkan untuk hamba-Nya yang taat kepada Allah. Jadi ini bagaimana kita nak hidup dalam keadaan yang sedemikian. Maka di sini diingatkan kepada kita, manusia pasti sentiasa memerlukan Allah. Tidak ada yang mampu menggantikannya. Manusia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Lebih-lebih lagi bila kita adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, yang hidup dalam agamanya ini, kita amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Tidak ada satu pun saat yang mana kita boleh dibiarkan ataupun kita minta dibiarkan agar Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan diri kita. Setiap detik dalam hidup kita ini kita amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu juga yang Nabi SAW ingatkan kepada puteri baginda Fatimah radhiyallahu anha. Nabi ingatkan kepada Fatimah radhiyallahu anha agar banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebagai tanda kita amat perlukan Allah dalam kehidupan kita. Setiap hari kita ini, kita amat perlukan Allah. Tidak ada satu waktu, tidak ada satu masa pun yang kita ingin supaya Allah itu jauh daripada diri kita. Sebab itu Nabi SAW memerintahkan kepada anaknya, puterinya Fatimah radhiyallahu anha untuk membaca doa ini. Nabi ajarkan doa ini juga kepada kita muslimah agar kita lantunkan ia setiap hari. Sebagai bukti kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang amat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu aku harapkan. Bila kita harapkan rahmat Allah, bermakna kita harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ini muslimah. Tapi bayangkan kalau kita ini melakukan kemaksiatan, bahkan kita bangga dengan kemaksiatan tersebut, di mana letaknya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita? Nampak ya? Sedangkan setiap hari Nabi SAW perintahkan kepada kita minta rahmat dari Allah.
harap rahmat dari Allah. Kerana rahmat Allah itu adalah kebaikan dari Allah. Dan dalam doa ini, Nabi SAW menyebutkan, Nabi ajar kepada kita, minta apa lagi? Apa lagi yang perlu kita lantunkan di hadapan Allah? Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekelip mata. Kita tidak mahu urusan hidup kita ini kita yang settlekan sendiri tanpa bantuan Allah. Kita tidak mahu urusan hidup kita selesaikan sendiri tanpa ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam doa ini kita minta kepada Allah, ya Allah, maknanya kau jangan serahkan semua urusan hidup aku ini pada diri aku sendiri walaupun sekelip mata. Kerana aku hamba, aku perlukan engkau ya Allah. Aku perlukan bantuan engkau, aku perlukan petunjuk engkau dalam hidup aku ini untuk aku selesaikan semua urusan aku. Ini permintaan kita setiap hari kepada Allah. Namun bagaimana untuk orang yang melakukan kemaksiatan itu tadi, yang dia bangga, yang dia proud dengan dosa-dosa dia, bahkan dia pertontonkan dosanya kepada orang lain. Tengok aku buat dosa, aku bangga dengan dosa aku tidak mahu bertaubat daripada dosa aku. Bagaimana keadaan orang yang begitu, muslimah? Bagaimana keadaan diri dia? Dia jauh dari rahmat Allah. Bahkan dia rasa bahawa hidup dia boleh selesaikan sendiri tanpa ada bantuan dari Allah. Sedangkan kita tahu kita sebagai hamba, kita amat perlukan Allah. Kita amat perlukan bantuan Allah dan kita tidak boleh settlekan urusan kita walaupun sekelip mata. Kerana apa? Setiap detik dalam hidup kita ini ia adalah milik Allah. Setiap detik dalam hidup kita ini Allah yang tentukan, bukan kita, muslimah. Sebab itu kita amat perlukan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam doa ini apa lagi yang kita minta kepada Allah, yang Nabi perintahkan kita minta kepada Allah, aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah seluruh urusan aku, semuanya. Semuanya, muslimah. Kita minta kepada Allah agar Allah perbaiki semua urusan kita. Daripada yang sebesar-besar urusan hingga kepada sekecil-kecil urusan, supaya Allah Subhanahu wa taala perbaiki mana yang salah, mana yang pada pandangan Allah itu merupakan perbuatan yang menyebabkan kita terkeluar daripada syariatnya. Kita minta kepada Allah agar bantu kita, perbaiki ia supaya kita masuk kembali dalam track kita. Yang kita minta juga setiap hari kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di akhir doa ini, apa yang kita lantunkan? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kenapa kita minta rahmat Allah? Kenapa kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala tidak tinggalkan kita walaupun sekelip mata? Kenapa kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala perbaiki semua urusan kita ini, muslimah? Kerana Allah itu Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan, yang mentakdirkan setiap sesuatu dalam kehidupan kita. Bila kita ucapkan dalam doa ini, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, ia sebagai bukti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah, sebagai bukti bahawa dalam setiap perkara kita perlukan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bayangkan, jika dalam hidup kita, kita membiarkan diri kita terjerumus dalam kemaksiatan demi kemaksiatan.
Kita tak endah dengan apa yang orang kata tentang maksiat yang kita lakukan. Kita tak pedulikan nasihat yang orang berikan pada diri kita. Mungkin suami kita dah beri nasihat pada diri kita. Mungkin ibu ayah kita pun dah berikan nasihat pada diri kita. Teman-teman dah berikan nasihat pada diri kita. Mungkin bahkan anak-anak kita berikan nasihat pada diri kita, muslimah. Dosa, maksiat, tinggalkan. Tapi kadang-kadang kita ada keegoan pada diri kita yang menyebabkan kita tak peduli apa orang nak kata. Yang penting jiwa aku, apa yang aku rasa, itu yang kita kehadapankan. Kita tolak tepi ketakwaan kita kepada Allah. Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita. Apa dia kata? Lihat muslimah. Pada perenggan yang sama di sini. Dia ingatkan kepada kita, ditambah lagi dia telah terkena sebab-sebab keburukan. Orang yang tak indah itu tadi, dia tak kisah apa orang kata tentang diri dia dalam keadaan dia melakukan dosa. Yang penting dia kata, aku puaslah dengan apa yang aku buat ini. Kubur kita masing-masing. Ni biasa orang kata kan. Kubur kita masing-masing. Kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Macam itu dia kata kan. Kau jaga kubur kau, aku jaga kubur aku. Jangan sibuk-sibuk. Aku nak buat dosa ke, aku nak masuk neraka ke, aku punya diri. Orang yang begini, dia ini telah terkena hal-hal yang buruk dalam hidup dia. Terkait dengan musuh bebuyutan, iaitu musuh kita, iaitu syaitan yang lantas menguasainya. Bermakna dia biarkan syaitan itu menguasai diri dia. Okey, orang yang begini dia biarkan syaitan menguasai diri dia. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan dia dikuasai oleh syaitan itu tadi. Kerana apa? Dia bukan Allah, pada awalnya dia buat maksiatnya, ya muslimah. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala biarkan, tak, Allah tak biarkan. Kerana apa? Dalam hidup kita ini sentiasa ada peringatan. Dalam hidup kita sentiasa ada nasihat. Dalam hidup kita sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada kita dengan contoh-contoh yang baik. Sentiasa di hadapan mata kita ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan mana yang betul, mana yang salah. Itu sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Cuma hanya saja kita ini membiarkan semua itu. Yang kita tadi saya katakan, kita ikutkan keegoan kita, kita ikutkan nafsu kita tak kisah apa yang orang nak kata. Dalam hal yang sedemikian, kita membiarkan syaitan menguasai diri kita. Lalu apa yang berlaku? Allah biarkan kita dalam keadaan yang begitu kerana kita tidak mahu mengambil pengajaran daripada apa yang telah diperingatkan kepada diri kita. Dalam hal yang begini, Imam Ibnul Qayyim ingatkan kepada kita, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui mudarat dan kepedihan apa saja yang terdapat dalam keterputusan dengan Allah dan keterkaitan dengan syaitan tersebut. Bila kita dah terputus hubungan kita dengan Allah, lalu yang kita sambungkan hubungan kita ini adalah dengan syaitan, laknatullah. Kita biarkan keburukan-keburukan terus-terusan menghiasi diri kita ini. Yang mana dipimpin oleh syaitan itu tadi. Sedangkan kita tahu syaitan ini adalah musuh kita yang paling utama. Yang paling utama di kalangan makhluk Allah. Syaitan ini musuh kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada diri kita. Ya muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada diri kita. Dalam hidup kita ini ada syaitan, ada iblis, ada syaitan. Yang mana mereka ini adalah musuh kita sejak dulu lagi. Sejak zaman Nabi Adam hinggalah ke hari kiamat. Inilah musuh kita. Bila masa dia ni jadi musuh kita? Dan sekarang ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah nak tunjukkan kepada kita, bila kita rujuk kepada perenggan-perenggan yang berikutnya, ada satu ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita bagi membuktikan kenapa bila sudah terputusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang bila kita ni sentiasa nak buat maksiat, bermakna kita dah menyambung ikatan dengan syaitan ini. Kita yang pilih keadaan sedemikian muslimah.
Kita memilih untuk mencontohi syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dengan contoh teladan yang banyak di hadapan mata. Allah berikan kepada kita contoh-contoh dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan dosa dan pahala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan contoh-contoh juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan contoh yang kadang-kadang kita dapat daripada pengalaman hidup orang lain yang kita nampak dengan mata kepala kita sendiri ataupun kita dengar daripada orang lain. Mungkin kita baca di internet ke kan, sekarang ni zaman baca lah. Baca bukan baca tengok lah ya. Sekarang orang tak berapa sangat nak baca. Orang suka tengok. Tengok lepas tu komen yang repek-repek kan. Gitu hidup kita. Orang tak suka sangat baca, orang nak tengok video, orang nak tengok itu, orang nak tengok ini, orang suka tengok. Yang kita tengok di Facebook kita, di IG kita, di mana-mana lah yang kita tengok. Menerusi media sosial kita. Kadang-kadang kita nampak pengajaran. Ya, orang buat dosa, apa yang terkena pada diri dia? Itu semua pengajaran yang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan kepada diri kita. Tapi kita tolak tepi semua benda itu. Kita memilih untuk mencontohi jalan syaitan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah peringatkan kepada diri kita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan satu arahan, mengeluarkan satu perintah kepada para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka. Semua sujud. Tapi ada ni yang ingkar, iaitu iblis. Allah kata, fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Syaitan, iblis ini yang Allah kata kana minal jin, dia adalah dari golongan jin, maka dia menderhaka perintah Tuhannya. Ya, iblis ni, syaitan, dia menderhaka perintah Allah. Lalu Allah kata apa? Afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa maksudnya? Patutkah kamu mengambil dia? Dia iaitu syaitan, iblis itu tadi yang telah menderhaka perintah Allah. Okay? Dia dan turun-turunannya, maksudnya dia dan keturunan dia. Iblis, syaitan, jin yang ikut kepada iblis. Ni semua, siapa-siapalah yang ikut kepada iblis ni, yang ikut perangai iblis ini, yang mencontohi perangai iblis ini. Dalam keadaan yang di sini Allah kata, dulu aku telah perintahkan kepada mereka ini untuk buat satu perintah. Tapi mereka ingkar. Bahkan mereka ini iaitu iblis, yang kita tahu apa, dia bangga bukan? Dia dah buat dosa satu kan? Dia ni tak dengar perintah Allah tahu muslimah. Iblis ni, dia tak dengar perintah Allah. Dia enggan ikut apa yang Allah suruh. Kenapa? Dia beritahu kepada Allah. Dengan kesombongan dia, kenapa dia tak ikut perintah Allah? Dia kata kepada Allah, sebab engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam itu daripada tanah. Apa kelas aku nak sujud dekat dia? Dia beritahu begitu kepada Allah muslimah. Nampak tak? Dia bangga dengan dosa dia. Sebab itu, bila kita memilih untuk melakukan kemaksiatan, lalu kita tak mahu bertaubat daripada kemaksiatan itu, bermakna kita mencontohi apa yang pernah ataupun apa yang telah dicontohkan oleh iblis. Allah ceritakan kepada kita secara jelas dalam Al-Quranul Karim bagaimana perangai iblis ini. Sebab itu Allah kata, bila kalian ingkar pada perintah aku, bermakna kalian mengambil mereka ini sebagai contoh dalam kehidupan kalian. Dan Allah tanya kepada kita, afatattakhizunahu? Apakah kalian mengambil iblis ini, contoh iblis ini, wa zurriyatahu, dan zuriat keturunannya, yang mana mereka ini ingkar dengan perintah aku, bahkan mereka itu menyombong di hadapan aku, mereka ini bahkan buat perkara, mereka bersumpah di hadapan aku untuk apa? Memusnahkan anak keturunan Adam, memusnahkan kalian. Iblis janji dengan Allah dia akan musnahkan kita muslimah.
Iblis janji pada Allah dia akan masukkan kita. Dia akan goda kita, dia akan rayu kita supaya kita ni masuk ke dalam neraka bersama dengan dia. Itu sumpah dia di hadapan Allah. Sebab itu Allah tanya kepada kita, adakah yang macam gini kau nak ikut? Yang macam gini kau nak ambil dia sebagai contoh? Ini pertanyaan Allah, bukan pertanyaan saya. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50 ini, Allah kata, adakah kalian nak ambil orang yang begini, contoh yang begini, makhluk yang begini sebagai awliya min duni wa hum lakum adu, sebagai sebagai pemimpin atau sebagai ikutan selain daripada aku, iaitu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian ambil contohnya, untuk kalian mengambil ibrah dalam kehidupan ini agar kalian hidup dalam keadaan yang lebih bahagia, lebih tenteram sehingga kalian masuk ke dalam syurga Allah. Ini pertanyaan Allah yang mana Allah juga tanya kepada kita, sedangkan mereka itu, iaitu iblis, syaitan, jin yang ikut kepada iblis, mereka itu adalah lakum wahum lakum adun. Sedangkan mereka itu bagi diri kalian, bagi diri kita ini muslimah adalah musuh yang begitu nyata. Bi'saliz zalimina badala. Allah kata di sini, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Sebab tadi, bila kita biarkan diri kita dalam perbuatan maksiat, kita tidak mahu bertaubat daripada dosa kita. Dan di situ berlakulah keterputusan hubungan kita antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan bagi orang yang taat kepada Allah. Bila semua itu terputus, yang tersambung adalah hubungan kita dengan syaitan yang merupakan musuh kita sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Dan Allah kata jika itu pilihan kita, maka buruklah keputusan yang kita pilih. Amat buruk keputusan yang kita pilih. Yang mana kita gantikan dengan sesuatu yang terlampau buruk, teramat buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan pada diri kita muslimah. Sebab itu bila kita rujuk dalam kitab kita ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia ingatkan kepada kita tentang firman Allah tersebut. Selepas Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia datangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran ini, di bawah itu dia jelaskan lagi kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para hamba-Nya, maknanya dia beritahu kepada kita apa yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dia kata, aku telah memuliakan bapa kalian. Iaitu Allah, sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita dalam ayat ini, aku muliakan bapa kalian. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Allah muliakan Nabi Adam alaihi salam. Allah tinggikan darjatnya. Allah lebihkan dia di atas selainnya. Maknanya Allah lebihkan Nabi Adam jika nak dibandingkan dengan malaikat, jika nak dibandingkan dengan iblis itu tadi. Ya, aku perintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk kemuliaan dan penghormatan. Mereka, para malaikat, mentaatiku, namun musuhku dan musuhnya, iaitu iblis, enggan melakukannya. Maknanya ini peringatan yang Allah berikan kepada kita. Mereka menderhaka perintahku serta keluar dari ketaatan kepadaku. Maka bagaimana mungkin setelah peristiwa tersebut, kalian malah menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali selain aku. Ini juga yang apa saya syarahkan tadi kepada semua. Yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini. Bila kita dah tahu tentang kisah ini, kita tahu iblis tu bagaimana dulu semasa Nabi Adam AS diciptakan. Bagaimana penderhakaan yang dilakukan dan bagaimana dia menggoda Nabi Adam sehingga Nabi Adam keluar daripada syurga. Kerana apa dia buat sedemikian? Dia dengki dengan Nabi Adam. Itu contoh kedengkian pertama di kalangan makhluk yang berlaku, yang Allah rekodkan dalam Al-Quran. Siapa yang buat? Iblis. Jadi kalau kita ni ada rasa dengki, rasa cemburu, inilah. Maknanya ikut. Kita ikut perangai siapa?
iblis. Maaf ya kalau kasar saya cakap ini, tapi begitu keadaannya. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dosa yang dilakukan oleh iblis. Dia dengki dengan Nabi Adam, dia jealous dengan Nabi Adam. Sehingga apa? Dia usaha bermati-matian. Kalau aku keluar daripada syurga, Allah halau aku daripada syurga. Engkau Adam, engkau juga akan keluar daripada syurga. Takkan aku biarkan engkau dan keturunan engkau berada dalam syurga. Itu aim dia. Hingga ke hari kiamat muslimah, hingga ke hari ini itu aim dia. Sebab itu Allah banyak ingatkan kepada kita. Allah beritahu kepada kita, jangan nanti di hadapan Allah kita cakap kepada Allah, aku tak tahu pemerangan iblis macam tu. Jangan muslimah. Satu pembelaan diri yang tidak berguna. Sebab apa? Allah beritahu kepada kita. Allah beritahu kepada kita apa? Allah ceritakan bagaimana iblis ni, bagaimana syaitan iblis ni, dia beritahu pada kita di hari kiamat nanti. Allah beritahu kepada kita bagaimana perangai iblis ni ataupun perangai syaitan ni di hari kiamat. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-22, Allah ingatkan kepada kita, okey, nak ikut perangai syaitan, nak ikut laluan syaitan, dipersilakan. Tapi jangan lupa, kalian akan lihat bagaimana perangai dia yang sebenar ketika di hari kiamat nanti. Apa yang Allah ceritakan dalam surah Ibrahim, kita lihat di sini muslimah. Dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-22, apa kata Allah? Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Maksudnya setelah perkara hisab ini diselesaikan, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kita masuk dalam api neraka kerana perbuatan dosa yang kita lakukan, kerana kita mengagungkan apa yang dicontohkan oleh iblis, oleh syaitan. Kita ikut apa yang syaitan suruh kita lakukan. Sebab itu Allah tentukan orang itu dia berada dalam neraka Allah. Kita lihat apa yang berlaku di dalam neraka ini. Lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum. Syaitan kata kepada kita. Syaitan kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang hak, janji yang benar. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala, bila ini syaitan beritahu kita ya di hari kiamat nanti, okey, Allah beritahu, Allah bocorkan ni. Allah beritahu pada kita dekat hari kiamat apa yang syaitan yang kalian ikut ni, apa yang syaitan akan cakap. Syaitan akan kata kepada kalian, sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Maknanya bila Allah kata kalian buat ini masuk syurga, itu adalah perkara yang benar. Bila Allah kata kalian buat ini masuk neraka, itu adalah perkara yang benar. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata orang yang begini, dia adalah orang yang beriman yang dicintai oleh Allah, itu semua adalah benar. Tidak ada apa yang Allah janjikan itu adalah dusta. Ini kata syaitan. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga janji kepada kalian. Ini pengakuan syaitan. Yes, aku janji pada kalian. Aku kata kepada kau kalau buat ini, kau kalau ikut cakap aku, engkau akan bahagia, hidup kau akan tenteram. Maka engkau follow aku. Syaitan kata gitu kepada kita sekarang ini muslimah. Tapi di hari kiamat kelak, syaitan kata apa? Fa akhlaftukum. Betul, aku janji dengan engkau. Tapi aku ingkar dengan janji aku terhadap kalian. Nampak tak kesombongan syaitan ni? Aku ingkar dengan janji aku kepada kalian, wa makana liya alaikum min sultan. Sesekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Maknanya aku tak ada kuasa untuk keluarkan kau daripada neraka ini. Aku tak ada kuasa untuk merayu kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan engkau. Aku tak ada kuasa untuk membela engkau, untuk jadi pelindung kepada engkau. Aku tak ada kuasa semua itu. Illa an da'autukum fastajabtum li. Apa yang aku buat? Syaitan beritahu kepada kita, selama ini yang aku buat ialah aku cuma suruh engkau buat.
Tapi engkau yang patuh seruan aku. Engkau yang patuh, siapa suruh engkau ikut aku? Ini kata syaitan kepada kita di hari kiamat kelak. Fala talumuni walumu anfusakum. Jadi, sebab aku cuma seru je, aku cuma ajak je. Okey, kalian yang patuh, kalian yang ikut. Maka sebab itu, dia kata apa? Jangan engkau cerca aku. Kau jangan nak salahkan aku manusia. Salahkan diri engkau sendiri. Ini kata syaitan. Ya, pegang baik-baik kata dia ini muslimah. Sebab tu bila kita nak buat dosa, kita nak buat sesuatu yang ikut perasaan kita, kita kena ingat ni. Hari ini memang kita rasa bagus, kita rasa puas hati. Kita rasa semuanya okey. Tapi jangan lupa, di akhirat kelak, kita akan cari ni si setan ni. Pasal saya. Kita akan cari syaitan ni. Kita, kau tolong akulah. Aku dah dengar cakap engkau apa masa kat dunia. Syaitan kata, kau jangan nak follow aku. Hari ni, sekarang ni, aku tak ada apa-apa kena-mengena dengan kau manusia. Ini kata syaitan. Dulu memanglah, ya betul. Aku janjikan kau. Itu, ini ya, kita members. Dulu syaitan kata gitu, yes, kita members. Tapi nanti dekat hari kiamat, dia kata kau jangan nak cerca aku. Sebab kita akan marah lah. Apa pula? Kan dulu kau cakap gini dengan aku. Kan dulu kau janji dengan aku gini-gini. Itu dulu. Ni syaitan kata. Sebab tu kau jangan sibuk-sibuk nak cerca aku. Jangan nak maki-maki aku lah. Ni kata syaitan. Di hari kiamat kelak. Kau cela diri kau sendiri. Okey? Ni syaitan kata. Kau cela diri kau sendiri. Kau nak hina. Kau hina diri kau sendiri. Dan dia kata apa? Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku sesekali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sesekali tak dapat menolong aku. Kenapa dia suruh kita cela diri kita sendiri? Sebab apa dia kata? Aku tak boleh tolong kau, kau pun tak boleh tolong aku sekarang. Kita masing-masing ikut haluan masing-masing. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu lagi. Nampak jahat dia ni. Dulu kau syirikkan Allah. Okeylah, betul. Aku memang suruhlah. Tapi siapa suruh kau ikut? Sedangkan aku tak pernah membenarkan perbuatan itu. Aku cuma suruh je. Aku tahu perbuatan tu salah. Sejak dulu lagi aku tahu perbuatan tu salah. Aku cuma suruh je. Sekarang pula kau nak salahkan aku. Tak ada maknanya. Kita ikut jalan masing-masing. Kau engkau, aku. Sebab tu di sini, di akhir ayat ini, Allah ingatkan, Innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang begitu pedih. Jadi, di mana letaknya kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman yang kita kata sebagai satu kehidupan ataupun lifestyle dalam diri kita ini bila kita melakukan kemaksiatan dalam hidup kita, muslimah. Saya datangkan ayat ini bukan saja-saja sebagai peringatan untuk diri saya, untuk kita semua, bahawa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, dia bukan sahaja memutuskan diri kita dengan Allah, tetapi dia menyambungkan hubungan kita dengan si syaitan ini yang sentiasa akan suruh kita buat jahat sampai pada satu masa yang kita nampak hanya si syaitan tersebut. Sebab apa? Kita dah selesa dengan dia. Tapi kena ingat, keselesaan itu takkan bawa kita ke mana. Kerana sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, hidup kita bukan semata-mata dunia. Hidup kita adalah akhirat. Syaitan ini akan ikut kita sampai ke akhirat. Tetapi dia akan putuskan hubungan dia dengan kita bila sudah selesai semuanya. Setelah dia berjaya bawa kita masuk ke dalam api neraka. Kerana itulah tujuan dia, sumpah dia di hadapan Allah, yang mana dia kata apa?
la'amla'anna jahannama, aku akan penuhkan neraka dengan mereka semua bersama-sama dengan aku. Itu kata dia. Kita ni tahu muslimah, bukan kita tak tahu. Ya, bukan kita tak tahu, kita tahu semua ni. Tapi kadang-kadang itulah ya, nak cakap macam mana. Nak kata kita tak belajar pun kita belajar. Nak kata kita tak pernah dengar pun susah juga nak kata kan. Jadi sebab itu penting kita sentiasa baca Al-Quran, sentiasa mendekatkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu, agar setiap apa yang kita baca, setiap apa yang kita dengar, sentiasa memberikan peringatan pada diri kita. Bila kita lupa, kita ingat balik. Okay? Bila kita rasa agak lalai, kita mungkin dah jauh perginya tu kan, buat perkara-perkara dosa, kita ingat lagi. Yang menyebabkan kita masuk diri kita semula pada track jalan Allah yang lurus. Sebab itu di sini muslimah. Okay? Kita lihat begini. Kita tidak mahu dalam kehidupan kita terputus daripada kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah peruntukkan untuk diri kita. Kita tak mahu itu berlaku dalam diri kita. Sebab itu kita nak semua kebaikan dari Allah, bukan kebaikan dari syaitan. Kerana apa? Sepanjang perbincangan tadi, kita faham, ya, kebaikan dari Allah, ia adalah kebaikan yang kekal hingga ke akhirat. Tetapi kebaikan dari syaitan, ya, ia adalah kebaikan. Saya nampak muka macam tepung gomak. Terlalu terang. Kebaikan, maaf ya saya. Kebaikan dari syaitan, ia adalah kebaikan yang tidak kekal. Dia adalah kebaikan yang sementara sahaja. Nikmat yang sementara. Tetapi kebaikan dari Allah, ia adalah nikmat yang kekal hingga ke jannah. Itu adalah kebaikan yang kita ingin ada dalam kehidupan kita. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa. Yang mana Nabi ajarkan kepada kita supaya kita ni minta semua kebaikan-kebaikan daripada Allah. Apa kata Nabi dalam doa ini? Nabi mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Tadi minta kebaikan. Okey? Dan sekarang pada perenggan berikutnya kita minta perlindungan dari keburukan. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Seterusnya, kita juga minta kebaikan dari Allah. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka. Kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang mana Nabi minta, hamba iaitu Nabi SAW minta kebaikan-kebaikan yang baik yang Nabi minta. Nabi minta apa? Nabi minta syurga. Nabi minta kebaikan-kebaikan yang banyak dalam kehidupan baginda. Dan kita minta apa yang Nabi minta, itulah yang Allah berikan kepada kita. Dalam doa ini juga kita mohon kepada Allah, wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Kita minta kepada Allah supaya Allah lindung kita dari perkara-perkara buruk yang mana Nabi SAW juga minta supaya Allah lindungi baginda daripada perkara-perkara buruk itu. Dalam doa ini, ya muslimah, kita lihat di situ. Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita dengan satu bentuk permohonan. Yang mana kita minta apa? Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira.
doa ini, okey, kita lihat maksudnya di sini. Yang atas tu ada terlindung logo tak apa. Nanti boleh ambil nota saya, okey, di Telegram saya. Yang atas tu ialah cara bacaannya. Mungkin saya bimbanglah, mungkin ada antara kita yang tidak fasih membaca dalam bahasa Arab. Jadi sebab doanya baik dan saya nak semua muslimah mengamalkan doa ini. Okey. Jadi sebab tu saya letakkan dalam bahasa Ruminya macam mana nak baca doa tadi supaya semua kita dapat hafal, semua kita dapat amalkan. Tapi usaha jugalah ya, jangan mentang-mentang saya selalu bantu ya cara membaca, cara letakkan romanize di sini, kita pun tak apa nanti ustazah letak bahasa Melayu. Jangan gitu. Tapi usaha ya untuk belajar baca Al-Quran supaya dapat baca dengan baik. Ini cuma bantuan yang saya berikan supaya kita semua di samping kita masih lagi memperbaiki cara bacaan kita dalam bahasa Arab, cara bacaan Al-Quran kita, ya. Di samping kita sedang memperbaiki itu, kita dapat terus amalkan. Sebab nanti takut bimbang, sebab tak tahu baca kan, nanti kan tak payahlah amal susah leceh. Saya tak ada yang nak menghafalnya. So di sini saya datangkan cara bacaan dalam bahasa Melayu di situ. Dan di bawahnya adalah terjemahan. Apa sebenarnya keseluruhan doa ini yang kita minta? Keseluruhan daripada doa ini kita minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah kau bagi kepada aku dengan kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan-kebaikan. Dan kita juga minta perlindungan kepada Allah dari semua keburukan-keburukan. Dan yang cantiknya dalam doa ini, kita sebutkan apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita ketahui. Sebab ada banyak perkara yang kita tidak tahu dalam hidup. Yang di depan mata kita, kita cuma nampak, oh ini baik, ini buruk. Kita nampak begitu. Tapi ada banyak perkara-perkara yang baik dan buruk di luar pengetahuan kita, yang mana ia hanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya kebaikan, dan kita minta perlindungan kepada Allah semua keburukan-keburukan ini, sama ada kita tahu ataupun tidak kita ketahui. Dalam doa ini juga kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita apa setiap kebaikan yang Nabi minta, dan kita minta kepada Allah supaya Allah lindungi kita daripada setiap keburukan yang Nabi minta, supaya Allah lindungi baginda daripada keburukan-keburukan itu. Maknanya ke semua perkara-perkara. Tanpa kita sebutkan setiap satunya muslimah. Tapi ia dah merangkumi semua. Kan? Kalau Nabi minta kepada Allah, ya Allah kau lindungilah aku daripada kefakiran, daripada kemiskinan, daripada sifat kedekut, sifat bakhil. Termasuk semua ni. Kita tak perlu sebutkan satu persatu, tapi dia dah termasuk dalam doa ini. Sebab tu tadi saya kata doanya bagus sekali. Setiap daripada diri kita perlu amalkan doa ini. Dan juga di akhir doa ini, Nabi minta kepada Allah, kan, ataupun Nabi ajarkan kepada kita, minta kepada Allah, ya Allah, sungguh aku memohon syurga kepadamu dan semua yang mendekatkan diriku kepadanya, tidak kira sama ada ia bentuk perkataan ataupun perbuatan. Kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini muslimah. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah dekatkan kepada kita dengan semua perkara yang boleh dekatkan kita dengan syurga Allah. Kata-kata kita adalah kata-kata yang boleh mendekatkan kita pada syurga Allah. Perbuatan kita adalah perbuatan yang boleh mendekatkan kita pada syurga Allah. Bahkan bukan dekat tapi masukkan kita ke dalam syurga Allah. Itu yang kita minta. Dalam doa ini juga kita minta kepada Allah, ya Allah kau jauhkan aku. Makna kau lindungi aku daripada perbuatan-perbuatan yang boleh mendekatkan aku pada neraka. Semua perbuatan, semua perkataan yang boleh mendekatkan kita pada neraka Allah, kita minta perlindungannya kepada Allah. Biar Allah lindung kita supaya kita tak cakap perkara-perkara yang boleh memasukkan kita ke dalam neraka. Biar kita tak buat satu perbuatan yang boleh menjerumuskan kaki kita ke dalam neraka Allah. Kita minta Allah lindung kita daripada semua itu. Nabi SAW ajarkan kepada kita. Nabi tutup doa ini. Nabi kata apa? Serta aku memohon kepadamu
agar engkau menjadikan semua ketentuan, semua takdir yang engkau takdirkan kepadaku sebagai kebaikan. Biar setiap sesuatu yang Allah takdirkan dalam hidup kita ini, walaupun pada asalnya muslimah, kita nampak teruknya Allah beri kita sakit, Allah berikan kita dengan ujian kematian. Ya, mungkin kita kehilangan pasangan hidup, kita kehilangan anak, kita kehilangan pekerjaan. Ini semua takdir Allah. Tapi kita minta kepada Allah biar setiap ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan pada diri kita, walaupun pada asalnya kita nampak teruk, kita nampak kita tak mampu untuk berhadapan dengan takdir itu, tapi kita minta biarlah itu sebenarnya hikmahnya adalah takdir yang baik sekali untuk hidup kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menentukan, bukan kita yang menentukan kehidupan kita, muslimah. Cantik sangat doanya, masya-Allah tabarakallah. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Supaya setiap kebaikan Allah berikan untuk diri kita, setiap keburukan yang daripada tadi kita bincangkan, keburukan itu adalah dari syaitan yang sengaja dia lakukan untuk masukkan kita ke dalam api neraka Allah. Kita minta perlindungan agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan. Tapi dengan syarat, muslimah. Bila ada kemaksiatan yang kita lakukan, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Mohon kebaikan Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala dekatkan kita kepada amalan, kepada perbuatan yang mendekatkan kita kepadanya. Sehingga mendekatkan kita juga kepada syurganya. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri yang kuat, yang mantap untuk kita terus menjadi muslimah yang ingin berada di atas jalan ketaatan. Dan sebagaimana yang banyak kali saya pesan, jika dalam hidup kita ada perkara dosa yang kita lakukan, ya, ada benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang, cepat-cepat kembali untuk masuk ke jalan yang lurus itu tadi. Jalan kebaikan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja pertemuan kita, perbincangan kita untuk petang ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan untuk setiap daripada diri kita. Apa jua cabaran, apa jua takdirnya dalam hidup ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran dalam hidup kita ini. Dan yang paling penting, apa jua takdirnya dalam hidup kita, teruslah jadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Okey muslimah, saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.